أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Pertama kali kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi dengan nikmat Allah, taufiknya, hidayatnya dan juga rahmatnya, ilmu dan juga amal saleh yang sentiasa memberi kepada kita sebagai hamba-Nya. Maka kita banyaklah bersyukur kepada Allah, bersyukur ke atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa memberi pemberian beliau kepada kita. Alhamdulillah, kerana kita adalah hamba yang muhtaj, sentiasa hajah kepada pertolongan dan juga rahmat dan juga taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersama dengan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap minggu kita pada hari Jumaat selepas salat Asar. Alhamdulillah kita pada hari ini bersama kita hadis nombor 14 daripada kitab 40 hadis Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sedang berada di bulan, salah satu bulan Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Ta'ala yang diharamkan kepada kita. Bulan orang panggil itu bulan haram, iaitu bulan salah satu daripada bulan haram, iaitu bulan Rajab. Bulan Rajab yang kita hampir-hampir nak masuk ataupun dekat dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sedang nanti untuk nak ataupun nak terima bulan yang mulia ini. Kita dah tahu kata kelebihan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama dengan bulan Rajab, salah satu bulan haram yang mana kebaikan yang kita buat di dalam bulan ini tak sama dengan kebaikan yang kita buat pada bulan yang lain. Sama juga kejahatan ataupun benar-benar maksiat yang kita buat pada bulan Rajab ataupun bulan haram yang lain, dosa dia tergana tak sama dengan bulan lain yang kita buat maksiat ataupun buat salah, buat kejahatan. Maka bulan Rajab ini adalah bulan mulia, bulan yang mana kita raya tak dikata kita buat kebaikan, pahala dia tak sama dengan kita buat dengan bulan yang lain. Maka munasabah dengan kita sebagai ruangan yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ada golongan, setengah golongan yang mereka guna bulan Rajab ini untuk mempalsukan ataupun merekakan hadis Nabi SAW. Mereka reka hadis Nabi SAW mengenai dengan fadilat, kelebihan amalan-amalan yang tertentu di dalam bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab, yang mana hadis itu ataupun perkataan itu ataupun kelebihan itu tidak berdasar daripada hadis sahih Nabi SAW. Di antara hadis yang kita dah dengar semua, iaitu salah satu doa apabila masuk bulan Rajab, kita akan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini adalah salah satu doa yang baik, makna dia, maksud dia sangat baik. Tetapi golongan ulama mereka hukumkan bahawa hadis ini adalah hadis yang daif, sangat daif, iaitu di dalam bahasa Arab panggil daif jiddan, sangat daif sangat. Maka apabila hadis sampai peringkat yang daif sangat ini, kita tidak boleh nak sana perkataan ini ataupun doa ini kepada Nabi SAW. Kita tidak boleh nak kata Nabi kata, kerana hadis ini ramai ulama-ulama hadis mereka semak, mereka cek sanad-sanad hadis ini, dan juga boleh khulasah bahawa hadis ini adalah hadis yang sangat lemah, sangat daif. Maka kita tidak boleh nak sanad, tidak boleh nak kata ini adalah daripada Nabi SAW. Tetapi kalaulah kita nak berdoa dengan doa ini, kita boleh nak berdoa dengan doa ini dengan syarat kita tak halal bagi kita nak sana doa ini kata Nabi hajar kita doa ataupun adalah doa daripada doa Nabi SAW. Tetapi kita boleh juga nak berdoa dengan doa ini, Allahumma barik lana, ya Allah, berkatilah bagi kami dalam bulan Rajab dan juga dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan juga wilah kami ini dia sampai kepada bulan Ramadan, iaitu bulan yang turunkan Al-Quran, bulan yang difardu kita sebagai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, Allah Ta'ala fardu kepada kita untuk kita puasa bulan Ramadan, bulan yang untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ala kulli hal boleh juga kita nak berdoa. Dan juga di antara hadis Nabi SAW yang mereka dakwa kata adalah hadis Nabi, dan juga reka hadis mengenai dengan kelebihan bulan Rajab ini, seperti mana mereka reka satu hadis kata Rajabun syahrun azim, bulan Rajab adalah bulan yang sangat besar, yudha'ifullahu fihi alhasanat, Allah Ta'ala gana pahala kebaikan yang mana apabila satu orang beramal dengan amalan yang baik pada bulan Rajab. Faman shama syauman min Rajab faka'annama shama sanah. Sesiapa yang dia puasa satu hari saja, sesiapa yang dia puasa satu hari dalam bulan Rajab, serupa dengan dia puasa satu tahun. Dia puasa sehari saja, pahala sama dengan puasa setahun. Wa man shama minhu sab'ata ayyam ghulqat anhu sab'atu abwab jahannam. Dan juga sesiapa yang dia puasa dalam bulan Rajab 7 hari, maka akan tutup pintu neraka Jahannam, akan tutup bagi dia 7 pintu neraka Jahannam. Puasa 7 hari saja bulan Rajab ini, 7 pintu neraka akan katuk. Dia ni tak boleh nak masuk. Orang kata pintu neraka. Wa man shama minhu 8 ayyam. Siapa yang puasa, tadi puasa 7 hari, naik pula tambah pula 1 hari, siapa puasa 8 hari, futihat lahu 8 abwabil jannah, akan dibuka bagi dia 8 pintu syurga bagi dia. Ini hadis yang direka. Maka hadis ini sebenarnya panjang lagi lah. Hadis ini panjang lagi lah, yang mana hadis ini ada sebut ataupun diriwayat oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab dia nama kata Al-Mu'jam Al-Kabir. Imam At-Tabarani riwayat hadis ini dalam kitab dia Al-Mu'jam Al-Kabir. Imam Al-Baihaqi juga dalam kitab Syu'abul Iman, dan juga Fadailul Awqat, dan juga ulama-ulama yang lain lagi. Ramai ulama yang orang panggil kata sebut
hadis ini di dalam kitab mereka. Tetapi di dalam sanad ini Imam Bukhari sendiri, Imam Yahya bin Ma'in, ulama hadis beramai kata hadis ini adalah hadis maudhu', hadis palsu. Di antara ulama yang kata hadis ini adalah hadis yang palsu, hadis yang bukan hadis daripada hadis Nabi SAW, Yahya bin Ma'in sebagai ulama hadis yang mati pada tahun 233. Imam Al-Bukhari, kita kenal belaka Imam Bukhari mati pada tahun 261, juga di antara ulama yang kata hadis ini adalah hadis palsu. Adalah hadis palsu. Maka hadis ini kita tidak boleh nak hujah, nak boleh laktan, nak guna wadi laktan untuk kita nak patibat dengan hadis ini, tak boleh. Tak boleh kita nak beramal dengan hadis ini kerana hadis ini hadis palsu. Alhamdulillah sekarang orang dah kenal hadis palsu, hadis maudhu'. Kalau masa dulu, masa awal-awal orang mari sebar hadis Nabi SAW, ada satu orang mari tegah, dia kata tak boleh kita nak beramal dengan hadis ini kerana hadis ini adalah hadis maudhu'. Dia kata balah mana? Hadis maudhu' pun hadis juga. Apa tak boleh beramal? Kerana hadis maudhu', kita panggil hadis maudhu', dia hadis juga. Apa tak boleh nak beramal dengan hadis? Bahkan dia pun dinamakan dia ni hadis juga. Atau orang dulu ni dia tak kenal hadis maudhu'. Ada golongan lagi kata, pandai-pandai gi mempalsukan hadis Nabi. Nabi kata molek-molek, gi hukum hadis, kata hadis ini hadis palsu. Murih kita sebagai orang yang tegah dia, kata hadis ini adalah hadis maudhu' ataupun hadis palsu, dia mari marah kepada kita. Kita ni siapa? Mung ni siapa? Gi tegah, gi royak, gi bahang kata hadis Nabi yang Nabi kata ni, mung gi kata hadis ni hadis palsu. Itu orang yang tak faham. Maka alhamdulillah kita faham belaka sekarang. Kita faham belaka. Kerana sebab gapo hadis palsu ataupun hadis maudhu', kita pun panggil hadis maudhu' juga. Kita panggil hadis juga. Kerana Nabi SAW panggil diri kata hadis palsu ataupun hadis yang direka dan disana kepada Nabi, hadis yang bohong ke atas Nabi ni panggil hadis juga. Siapa panggil? Nabi SAW sendiri panggil, yang mana disebutkan dalam satu hadis, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibain. Hadis yang mutawatir, yang ramai ulama hadis sebut. Kata man haddatha anni, Nabi kata sesiapa yang riwayat satu hadis daripada aku, yura annahu kadhib atau yara annahu kadhib, dia tahu kata dah hadis itu adalah hadis palsu, hadis yang direka oleh mereka yang nak membinasa kanak agama Islam, tapi dia kacau riwayat hadis Nabi SAW yang palsu itu, dia dakwa kata itu hadis Nabi, maka dia adalah fahuwa ahadul kadhibain. Dia adalah salah satu orang daripada dua orang yang dusta, yang bohong ke atas Nabi SAW. Siapa dua orang itu? Orang yang pertama yang reka hadis ini. Orang yang reka hadis ini, dia adalah orang yang pertama yang bohong ke atas Nabi SAW. Orang yang kedua, iaitu kita lah, sebagai orang yang sebut hadis ini, orang yang sebar hadis ini kepada masyarakat, orang yang sebar hadis ini kepada makmum, orang yang sebar hadis ini kepada anak murid, maka Nabi kata fahuwa ahadul kadhibain. Dia adalah salah satu orang daripada dua orang yang dusta, yang bohong ke atas Nabi SAW. Syahid tadi, dalam hadis tadi itu, syahrun azim, Rajab adalah bulan yang hebat sungguh, yang mana Tuhan gana orang paling kata kebaikan yang kita buat sungguh. Tetapi lafaz hadis yang kata siapa puasa satu hari dalam bulan Rajab, seperti dia puasa satu bulan. Siapa puasa 7 hari, pintu neraka 7 pintu akan tutup. Dia puasa 8 hari, pintu 8 pintu syurga akan buka dia ni. Lafaz ini tidak sabit. Tidak ada dalil yang sahih yang lain yang datang daripada ahli lain kata ini adalah perkataan yang sahih daripada Nabi SAW. Di antara juga hadis dalam bulan Rajab ataupun kelebihan bulan Rajab, yang mana mereka kata Anas bin Malik, kata Nabi SAW kata inna fil jannah nahran, sesungguhnya dalam syurga ada satu sungai, yang mana sungai itu yuqalu lahu Rajab.
Nama dia sungai itu dalam syurga itu nama Rajab. Yang mana sungai itu tu putih dia ni lebih daripada tusu lagi. Lebih daripada tusu, manis lebih daripada nampeng ataupun air madu lagi. Ni saya apa yang panggil air madu. Man sama min Rajabin yawman. Sesiapa yang dia puasa satu hari saja dalam bulan Rajab, saqahu Allahu min dzalikan nahri. Allah Ta'ala akan dia ni dapat nak minum air daripada sungai Rajab itu yang berada di dalam syurga. Hadis ini Al-Baihaqi juga diriwayat hadis ini dalam kitab Fadailul Awqat. Dan juga ulama yang lain lagi, Ibnul Jauzi pun sebut dalam kitab dia Al-Ilal Al-Mutanahiyah, yang mana Ibnu Hajar Ahmad bin Ali bin Thabit bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i mati pada tahun 852 sebagai salah satu ulama tokoh mazhab Imam Syafi'i. Dia kata hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Dan juga Al-Imam Az-Zahabi dan juga Al-Albani kata hadis ini adalah hadis batil. Hadis batil iaitu maksud dia hadis maudhu', hadis palsu yang bohong ke atas Nabi SAW. Ini di antara hadis, di antara hadis yang mereka reka ataupun yang tidak sabit, yang tidak sahih, bahawa itu adalah tunjuk kata kelebihan bulan Rajab. Bulan Rajab, kelebihan bulan Rajab. Dan juga salah satu perkara yang direka juga pada bulan Rajab ini, yang mana satu amalan yang orang panggil kata salatul raghaib. Salatul raghaib adalah solat yang ditunaikan pada hari Jumaat. Orang panggil kata hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Minggu mula-mula bulan Rajab. Hari ni dah lepas dah bulan Rajab, tetapi nak tunjuk kata minggu mula-mula yang kita masuk dalam bulan Rajab, hari Khamis malam Jumaat, ada golongan orang yang dia dakwa kata ada salah satu ibadat yang kita boleh buat, iaitu salatul raghaib, yang mana dia tunai solat ini di antara sembahyang maghrib sampai maya isya sebanyak 12 rakaat. Sebanyak 12 rakaat. Ini satu perkara. Dan juga satu perkara lagi juga, bulan depan iaitu bulan Syaban, orang panggil nisfu Syaban, yang mana dua-dua amalan ini Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi dia kata dalam kitab dia Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Al-Imam An-Nawawi tak ada pihak tak kenal. Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang sedang kita duk belajar kitab dia, dan juga dia adalah salah satu tokoh ulama ataupun ulama fiqh, ulama yang hebat di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Kitab Al-Majmu', kalau orang yang ngaji mazhab Imam Syafi'i, fiqh Imam Syafi'i, dia akan kenal kitab Al-Majmu' syarah kepada kitab Al-Muhadzab bagi Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kata dua amalan ini, sama ada salatul raghaib, sama ada salat pada nisfu Sya'ban bulan depan ni, kedua-dua itu adalah bid'atan wa munkaran qabihatan. Ini Imam Nawawi kata diri, bukan saya yang kata. Imam Nawawi kata dua-dua amalan itu adalah amalan yang bid'ah, yang direka dalam agama ataupun di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dua benda munkaran, dua benda yang mungkar, yang ditegah, yang tidak boleh diterima di dalam agama Islam. Maka Imam Nawawi kata satu kali, hadis yang sebut, ada hadis yang banyak yang reka mengenai dengan solat raghaib ini. Ada yang kata semaya 12 rakaat, ada yang kata semaya 20 rakaat. Itu orang panggil salatul raghaib. Imam Nawawi kata orang yang reka hadis ni, orang yang bohong hadis ni ke atas Nabi, buat hadis ni naik mari untuk orang buat amalan ini, Imam Nawawi kata qatalahu Allah wadi'aha wa mukhtari'aha. Aku minta Allah Ta'ala ni binasa bagi orang yang reka hadis ni. Imam Nawawi minta doa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala binasa orang yang reka, orang yang dusta hadis ni ke atas Nabi SAW. Fa innaha bid'atun munkarah. Sesungguhnya dia adalah bid'ah yang orang panggil yang diingkarkan oleh syarak. Allahu Akbar. Wa minal bid'ah allati hiya dalalatun wa jahalah. Dan juga seperti ini hadis yang bohong yang direka ini,
dia adalah dalalah, benar yang sesat, benar yang jahalah, jahil, tunjuk kejahilan. Wal iyadzu billahi min dzalik. Itu di antara kelebihan hadis yang setengah orang main kata dia reka hadis-hadis seperti ini untuk Nawawi. Ada satu kelebihan dalam bulan Rajab yang mana benar itu tidak ada daripada hadis sahih daripada Nabi SAW. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kita ayat tadi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia adalah ulama hadis yang hebat. Setengah ulama kata dia adalah khatamul muhaddithin, sebagai ulama hadis yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali, dia adalah daripada mazhab Imam Syafi'i juga. Dia kata balas mana dalam kitab dia, salah satu kitab Ibn Rajab, dia tulis satu kitab mengenai dengan hadis maudhu', hadis palsu, hadis dhaif. Dia heret mari hadis semua, dia royak kata hadis ni palsu, hadis ni dhaif, tidak sabit daripada Nabi SAW. Nama kitab dia Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab, ataupun bima warada fi fadli syahri Rajab. Tabyinul Ajab, kitab yang cantik, kitab yang comel, yang tulis mengenai dengan hadis yang riwayat mengenai dengan kelebihan bulan Rajab, itu tidak ada sahih daripada Nabi SAW. Dan juga dia kata belah mana, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusah fihi hadisun yuslih lil hujjah. Tidak ada kelebihan. Lam yarid, tak ada hadis yang sahih yang tunjuk kata kena puasa gitu, hari tu sembahyang malam tu cok-cong tetu tetak ciak. Tidak ada hadis yang sahih yang boleh kita nak buat hujjah. Imam bin Hajar kata, ulama hadis yang besar. Bukan saya yang kata, itu Ibn Hajar. Dan juga dia kata lagi, kata al-ahadis as-sariha al-warida fi fadli Rajab. Hadis yang ada sebut mengenai dengan kelebihan bulan Rajab, kelebihan puasa bulan Rajab, kelebihan semaya bulan Rajab ni, hadis-hadis itu bagi kepada dua jenis. Jenis pertama hadis dhaif, jenis kedua maudhu'. Dhaif, lemah. Yang kedua maudhu', iaitu palsu. Tidak ada hadis sahih mana-mana pun. Banyak hadis dalam bulan Rajab, kalau kita nak sebut sini tak bolehlah. Maka insya-Allah itulah sekadar kita nak tunjuk nak senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Maka banyak dakwah mengenai dengan hadis yang palsu yang tidak ada daripada Nabi SAW, kerana bahaya. Tujuan yang saya nak sebut kepada senang pendengar bukan nak senang pendengar jauh saja tak, tetapi kita nak tahu apabila kita dengar hadis ni daripada mana pun, kita ingat kata hadis ni adalah hadis palsu ataupun hadis yang lemah, hadis yang dhaif, yang tidak boleh kita nak guna ataupun beramal dengannya. Dan juga kerana kita takut bahaya, kita boleh nak riwayat ataupun nak sebut, nak sebar hadis ni kepada orang lain, nak riwayat kepada orang lain tahu boleh, tetapi dengan syarat kata wajib kita kena riwayat kata hadis ini adalah hadis yang palsu ataupun hadis yang dhaif, bukan hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Manakala hadis yang sahih kita dah riwayat majlis-majlis ataupun halaqah yang dulu, apa dia maksud hadis yang sahih dan juga apa syarat dia. Maka sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita hari ini pada hadis yang ke-14, hadis yang mana Imam Nawawi rahmatullahi alaihi dia kata an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath al-thayyib az-zani wan-nafs bin-nafs wat-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini riwayat daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya tak cakap kata kita dah kenal ke Ibn Mas'ud, ataupun nama yang sebenar iaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat Nabi SAW yang mana dia ni mati pada tahun 32 Hijrah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia adalah nama Abdullah bin Mas'ud. Kita rasanya dah rakyat dah pada hadis-hadis yang dulu mengenai dengan sirah ataupun sejarah
Abdullah bin Mas'ud, dia adalah salah satu sahabat Nabi yang hebat, salah satu sahabat Nabi yang hebat. Maka Abdullah bin Mas'ud dia orang awal-awal yang masuk Islam bersama dengan Nabi SAW, dan juga dia biasa hijrah bersama dengan Nabi 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama hijrah kepada Habasyah, Afrika, dan juga hijrah kedua kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan juga dia nak masuk perangai bersama dengan Nabi dalam peperangan yang hebat di antaranya iaitu perang Al-Badar. Nama dia adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali Al-Makki. Dia adalah orang Mekah asal, hijrah bersama dengan Nabi kepada Madinah. Dan juga gelar dia adalah Abu Abdurrahman. Anak dia nama Abdurrahman. Maka orang panggil dia Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali Al-Makki. Mati pada tahun 32 Hijrah. Semasa dia mati ni, orang royak berita kepada para sahabat bahawa sehari ni Abdullah bin Mas'ud sebagai seorang sahabat Nabi yang azkiya, yang cidik, yang faqih, yang qurra, alim mengenai dengan fiqh Islam, alim mengenai dengan qiraat Al-Quran dan juga tafsir Quran. Maka Abu Darda kata, ma baqiya ba'dahu mithlah, tidak ada tinggal orang seperti Abdullah bin Mas'ud selepas daripada ini, kerana Abdullah bin Mas'ud dah mati. Semasa dia sakit, Uthman bin Affan mari ziarah dia. Dia sakit belum dia nak mati, sakit yang membawa kepada dia mati ni, Uthman bin Affan, khalifah yang ketiga, mari ziarah Abdullah bin Mas'ud. Dan juga dia tanya, mimma tashtaki, gapo yang hari ni mu rasa tak segah hati sekali, hey Abdullah bin Mas'ud, hari yang kamu sakit, hari ni hari yang hampir-hampir nak dekat mati ni, gapo yang kamu rasa tak segah hati, tak sedap hati sekali? Maka Abdullah bin Mas'ud kata, dhunubi, dosa-dosa aku yang aku rasa kriak sekali. Aku rasa tak segah hati sekali dosa aku rasa tak segah hati. Adakah dosa yang aku buat ini aku mati dengan hal keadaan Allah Ta'ala dah ampun kepada aku? Ini benda yang sahabat dulu kriak sekali. Tetapi kita pada hari ini waktu dosa semakin tambah, sehari tambah, tapi kita tak rasa sesat, tak rasa sakit kepala, tak rasa kriak dengan dosa-dosa yang kita buat. Maka kita jauh sangat daripada peringkat sahabat Nabi SAW. Maka Uthman bin Affan tanya pula, wa mimma tashtahi, gapo yang kamu nak harap sekali, nak gapo sekali masuk ini? Maka Abdullah bin Mas'ud kata, aku nak kepada rahmatu Rabbi. Aku nak sangat pada masa ni, iaitu rahmat daripada Tuhan aku. Rahmat daripada Tuhan aku. Itu Abdullah bin Mas'ud sebagai sahabat Nabi SAW, yang mana kita dah kata al-abadalah, Pak orang Abdullah, tak masuklah Abdullah bin Mas'ud, kerana Abdullah bin Mas'ud dia mati pada tahun 32 Hijrah. Dia adalah ulama sahabat Nabi yang alim, banyak ilmu dengan ilmu qiraat, cara baca Quran, ilmu cara turun Quran, dia tahu. Satu kali dia sebut kata, tidak ada surah mana pun turun mari melainkan aku tahu kata surah ni turun mana, sebab gapo, ayat ni turun sebab gapo. Tahu habis. Alim mengenai dengan tafsir Quran. Ngapa hadis Nabi SAW yang agak kata banyak, dan juga tahu ahkam dan juga hukum-hukum dalam agama Islam. Hadis ini riwayat oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalas. Tidak halal akan darah seorang Islam, melainkan dengan satu daripada 3 perkara. Nak kata darah Islam la yahil, tidak halal. Kita tidak boleh, haram bagi kita nak buat main-main dengan darah seorang Islam. Kita nak pergi bunuh dia main-main tak boleh, kerana dia adalah benda yang sangat besar, berharga dalam umat Nabi Muhammad SAW. Kerana bunuh, maksud sini la yahillu damu mri'in muslimin, kita tidak boleh nak bunuh. Dosa besar kita bunuh seorang
seorang Islam ataupun seorang beriman kepada Allah Subhanahu taala. Seperti mana Allah Subhanahu taala firman dalam Quran, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban azima." Sesiapa yang dia bunuh seorang beriman kepada taala, bunuh orang beriman, bunuh dengan tidak ada sebab, maka jazaohu, balasan dia apa? Fajazaohu jahannam khalidan fiha. Balasan dia iaitu api neraka, yang dia akan duduk dalam api neraka, akan masuk dalam api neraka jahannam khalidan fiha. Selama-lama tak akan keluar bagi orang yang bunuh orang beriman kepada Allah Subhanahu taala. Tak cukup lagi, wa ghadiballahu alaihi, Allah Taala akan marah dia, murka dia, dan juga wala'anahu, Tuhan laknat pula dia. Tuhan laknat pula dia, dan juga Tuhan akan sedia bagi dia akan azab yang sangat besar sekali pada hari kiamat nanti. Maka tunjuk bahawa di sini darah orang Islam adalah darah yang berharga. Darah yang dihormat, tidak boleh kita nak bunuh tanpa ada sebab daripada syarak-syarak Islam. Kerana benda yang Allah Ta'ala akan wakira atau mengwakira, Tuhan akan kit banci pada hari kiamat nanti, iaitu buku darah. Tidak ada buku lain. Tidak ada buku lain melainkan buku darah. Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga orang lain, daripada hadis Abdullah bin Mas'ud juga, Nabi SAW kata, awwalu ma yuqda bainan nas, ataupun satu riwayat lagi, awwalu ma yuqda yaumal qiyamah bainan nas fid dima. Perkara yang pertama yang akan diqada, akan dikira di sisi Allah Taala ataupun oleh Allah Subhanahu taala pada hari kiamat nanti mengenai dengan darah. Darah orang yang beriman, darah orang Islam. Maka benar darah ini Allah Taala akan kira. Maka kita rasa duka cita lah pada hari ini, ramai di kalangan negeri-negeri Islam. Kebanyakan negeri Islam sekarang, sama ada di Syria baik, sama ada di Gaza baik, Palestin, sama ada di Iraq baik, orang Islam yang ramai dibunuh, kena bunuh, yang tidak ada sebab gapo mereka dibunuh. Maka benar-benar ini orang yang buat main-main dengan darah seorang Islam, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila dia bunuh satu orang yang dinamakan waliullah, wali Allah Ta'ala ataupun ulama Islam, maka akan perkara pertama yang akan dikira oleh dia pada hari kiamat nanti fid dima. Maka ada satu hadis lagi, kalau ada orang tanya kata hadis ni riwayat Imam Bukhari, kata perkara yang kira, yang mula-mula akan dikira pada hari kiamat nanti, iaitu mengenai dengan darah. Tetapi ada hadis lagi yang kita dengar kata, awwalu ma yuhasabu bihi 'abd yaumal qiyamah salatuh. Benda yang pertama akan dikira juga pada hari kiamat nanti, iaitu semaya. Semaya ni akan dikira juga. Hadis yang diriwayat oleh Ashabus Sunan, iaitu At-Tirmizi, Abu Dawud dan juga orang-orang lain lagi. Maka tidak canggahlah, tidak selisih di antara dua hadis ni. Kerana hadis mengenai dengan solat ini tunjuk kata hubungan kita dengan Allah Subhanahu taala, dengan kerana semaya ni hubungan kita dengan Allah. Tetapi hadis yang Allah Taala akan kira mengenai dengan darah ataupun bunuh orang Islam, bunuh orang beriman, tunjuk kata di antara bainan nas, di antara manusia dengan manusia. Maka tidak selisih di antara dua hadis ni. Maka Allah Taala akan kira, kerana darah Islam, darah orang Islam ni bukan yang dihalal. Bukan yang dihalal. Bukan yang dihalal. Dan juga dalam hadis ini Nabi kata dam mri'im muslim, orang Islam. Ada soalan tanya kata, kalaulah bukan orang Islam, adakah halal kita nak bunuh dia? Halal ke kita nak bunuh dia? Jawab kata tidak boleh juga. Tidak boleh kita nak bunuh ataupun nak tidak hormat kepada darah yang orang bukan Islam. Yang bukan Islam, tiga golongan yang kita kena jaga juga dari mereka. Selain daripada tiga golongan, halal kita
nak bunuh mereka. Tetapi bukan duk dia kita nak pergi bunuh dia, bukan. Tetapi kalaulah dia mari buat kita tak baik-baik, kita bolehlah nak jaga tubuh kita sendiri. Dan juga 3 golongan yang kita tak halal ataupun haramkan kita nak buat main-main dengan darah dia, iaitu orang kafir 3 jenis. Yang pertama orang kafir yang panggil kata kafir al-mu'ahad. Kita dah syarah dulu kafir al-mu'ahad ini. Nah, kafir yang mereka ni buat peperangan dengan kita, musuh dengan kita, tetapi dia ada perjanjian uti perang, maka kita tidak boleh nak pergi bunuh dia nusuk-nusuk, tak boleh lah. Seperti masa Nabi SAW masuk mari Mekah untuk nak buat hijrah, ataupun orang panggil tahidkan sulhu al-Hudaybiyah, orang panggil suntik sanya di antara Nabi dan juga orang musyrikin tu. Maka di antara wak sanya ataupun wak janiyah itu, orang Islam tidak boleh nak bunuh orang-orang kafir, tidak boleh nak bunuh orang kafir masa itu. Orang panggil itu al-mu'ahad. Orang panggil itu orang kafir yang ada suntik sanya sanggup suk dengan kita. Kafir yang kedua al-musta'man. Al-musta'man pun seperti salah satu negeri yang dia buat perangai atau buat musuh dengan kita, maka apabila satu orang daripada negeri itu dia masuk mari negeri kita dengan cara yang betul, cara buat visa baik apa cara mana-mana, sama ada dia masuk negeri kita untuk nak buat kerja, sama buat perniagaan, masuk buat gapo-gapo pun, kalau masuk dengan visa cara yang betul tu, kita tidak boleh nak bunuh dia, tidak boleh nak buat main-main, tidak halal kita nak orang kata pacah darah mereka. Dan juga yang ketiga az-zimmi, orang kafir az-zimmi, iaitu kafir yang duk buah kerajaan Islam dan juga dia bayar jizyah, dia bayar pasi kepada kerajaan Islam, maka kerajaan Islam tidak boleh nak bunuh mereka dengan sebab mereka ni bayar jizyah, bayar pasi. Orang panggil kata al-kafir az-zimmi. Maka hadis ini pertama Nabi SAW kata la yahillu, tidak halal, tidak halal darah Islam illa bi ihda thalan, melainkan 3 golongan sahaja. 3 golongan orang Islam yang Nabi kata boleh kita nak bunuh mereka. Siapa yang pertama? Al-thayyib az-zani. Al-thayyib az-zani, al-thayyib siapa? Al-thayyib iaitu orang yang dah nikah. Orang yang dah nikah ataupun orang yang sudah kahwin, orang yang ada suami dah ataupun orang yang ada isteri dah, dan juga dia buat zina dengan orang lain. Kerana kalau dia tidur dengan isteri dia ataupun suami dia, tak panggil zina. Panggil zina ni dengan sebab dia tidur dengan orang lain, bukan suami dia, bukan isteri dia, panggil kata al-thayyib az-zani. Orang panggil thayyib az-zani. Maka ini golongan yang pertama yang boleh kita nak bunuh dia. Dia orang Islam, tetapi dengan sebab dia buat dosa besar yang mana bolong tot dia. Bolong tot dia gapo dalam Quran kata boleh nak bunuh. Bunuh gapo bolong tot dia, iaitu kita kena pegang batu dia sampai kepada mati. Siapa mati? Siapa mati? Orang yang dah nikah dah, dia buat zina, bolong tot dia iaitu kita kena pegang batu dia, satu kali. Pegang batu dia sampai kepada mati. Balik sikit, iaitu pegang batu dia sampai kepada mati. Tetapi syarat yang kita nak longtok dia, balas mana? Syarat dia kena ada 4 orang syarat. 4 orang saksi. Syarat dia kena ada 4 orang perian, 4 orang saksi. Mai royak kata dia ni berzina dengan orang ni. Bagaimana nak jadi saksi? Nak jadi perian ni, 4 orang ni kena nampak hikanya berlaku zina di antara 2 orang ni, bahawasa kemaluan orang yatim duduk dalam kemaluan orang tina. Dia nampak, 4 orang ni nampak, baru boleh dipercayai ataupun terima saksi 4 orang ni. Kalaulah tidak boleh kita terima 4 orang daripada 4 orang ni sebagai saksi zina ini. Lalu ulama kata, di antara ulama kata, Ibn Taymiyah kata susah sangat. Kalau nak jumpa kes mengenai seperti ini ni,
Seperti orang panggil kata guna saksi atau guna payah ni tidak berlaku, tidak biasa berlaku dalam sejarah Islam, lebih-lebih lagi semasa Nabi SAW. Kerana payah. Bukan susah. Pak orang nak pergi nusuk tengok nampak semua belakang, bukan susah. Tetapi dalam hadis yang sahih yang sebut mengenai dengan buat longtot Nabi, Nabi buat longtot for dia ni belah mana, iaitu kebanyakan mari sarapap dengan Nabi. Mari orang panggil kata royak sendiri. Mari ngaku di depan Nabi kata dia ni buat zina. Buat zina. Seperti Ma'iz bin Malik, seorang sahabat. Mari jumpa dengan Nabi dan juga dia ngaku depan Nabi kata dia ni buat zina. Dia buat zina, maka kali pertama Nabi tak percaya. Dia klik. Kali yang kedua, dia mai royak pula kata dia ni zina. Nabi tak percaya pula. Dia klik. Kali yang ketiga, dia mari pula. Dia royak kata dia zina. Mari ngaku depan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun tak percaya juga. Lalu dia klik sekali lagi pula. Dia mari pula sekali lagi. Kali yang keempat, dia royak kepada Nabi kata, aku zina ya Rasulullah. Maka Nabi kata, nanti dulu. Nabi nak pergi cek dulu orang-orang kampung Ma'iz bin Malik ni. Nak pergi cek dulu kata Ma'iz bin Malik ni orang gila ke tak? Orang pokatik ke? Orang cergas molek ke? Orang dia ni orang gila. Orang tak cukup lah mudah-mudah kata. Nabi pergi cek tengok ni. Tanya orang kampung dia, orang kampung orang ada tak? Ma'iz bin Malik orang biasa, orang seperti kita, cukup habis. Yang cergas orang biasa. Tapi royak mari gitu, maka Nabi SAW suruh longtot dia dengan pegang batu. Nabi suruh longtot, suruh sahabat ni pegang batu dia sebagai balasan ataupun longtot dia dengan sebab dia berzina. Hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Cerita ini dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ma'iz bin Malik dia mari ngaku depan Nabi SAW diri. Maka dalam hadis ini, hadis ataupun cerita Ma'iz ini, kalau kita suatu molek Ma'iz mai royak kepada Nabi ni 4 kali royak. Maka setengah ulama ambil hadis ni lah waya didalil kata orang yang nak mari ngaku depan Nabi, kalau masuk kita ni Nabi tak ada dah. Ngaku di kalau negeri Islam, ngaku kepada raja ataupun punam ataupun amir ataupun imam negeri-negeri itu, kata dia zina ni, ulama kata mesti kena dia royak 4 kali. Maksudnya kena orang kata kena royak 4 kali, wicerak 4 kali, baru boleh kita nak apa kata longtot dia. Nak longtot dia dengan pegang batu sampai kepada mati. Sampai kepada mati. Tetapi ulama setengah lagi kata itu bukan syarat. Tidak kena, tidak betul kalau kita nak guna hadis Ma'iz ini, kata orang yang main ngaku kata kena royak 4 kali barulah kita boleh nak longtot dia dengan pegang batu sampai kepada mati. Dengan mereka guna hadis yang lain juga. Hadis yang dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim juga, bahawasa satu orang lelaki dia adalah bagi tuai, orang main kata toke. Satu orang toke, dia ada isteri. Dan juga dia ada satu anak kali. Yang mana anak kali dia ni berzina dengan isteri toke dia. Dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Maka anak kali dia ni belum kahwin lagi. Tidak nikah lagi, orang sod, orang biasa, orang muda-muda. Manakala isteri toke ni, isteri toke dah kahwin dah, maka berzina ni buat longtot tak supalah dua orang ni. Hak anak kali ni buat longtot dia ni kena godel dengan rotan sebanyak 1 kali, dan juga hamak dia keluar daripada kampung sebanyak 1 tahun hidup kampung lain. Lepas tu kau mai klik. Itu orang yang belum kahwin. Tetapi kalau orang nikah dah, orang ada suami, orang ada isteri dah ni, kalau dia berzina, dia kena pegang batu. Kena pegang batu. Maka Nabi SAW royak
Royak kata kepada anak kali dia itulah royak melontuk kata mung ni kena lontuk gini. Satu kali rotai, godek, dan juga tubik keluar daripada kampung mung satu tahang, koklet lagi semula. Manakala isteri mung ni kembali lagi cari isteri mung dan tanya dia sekali lagi, kata dia berzina sungguh ke tak? Kalaulah dia kata, dia ngaku kata dia zina, maka lontuk dia. Farjamha. Raja dia pegang batu sampai kepada mati. Maka kembali ditanya isteri dia Tina tu, dan dia ngaku sungguh satu kali saja yang sebut, Nabi royak suruh raja dia supaya pegang batu dia sampai kepada mati. Ulama setengah kata guna hadis ni kata tak mesti, bukan syarat kata dia ni kena ngaku 4 kali, kena jinian 4 kali, tak. Cukup sekali. Kalaulah dia ngaku cerak, kata dia berzina, maka boleh kita nak lontot dia, lontot dia seterusnya. Tetapi yang betul tu kita tengoklah. Kalaulah orang yang berzina itu, orang kampung tahu belaka kata dia zina tu, boleh. Cukup sekali dia ngaku, boleh kita nak lontot dia. Kalaulah dia orang biasa, orang juh tak suka kata dia zina ni, kita ambil lah video dia nyan sikit, kata 4 kali, 2-3 kali kata dia zina sungguh, barulah kita lontot dia. Itu yang pertama. Al-thayyib az-zani. Orang yang dah kahwin dan juga dia berzina, buat lontot dia, iaitu dia dipegang batu raja dia sampai kepada mati. Itu syarak Islam yang sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur. Kita boleh pergi mempelajari. Manakala orang yang muda, orang yang belum kahwin, kalau yang zina, kalaulah yang zina, buat lontot dia ni, iaitu dia kena rotai, kena godek 1 kali, dan juga hamak dia keluar daripada kampung sebanyak 1 tahun. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebut mengenai dengan zina adalah benda yang bahaya dalam masyarakat kita. Kita berada dalam masyarakat yang bukan negeri-negeri Islam. Walaupun negeri Islam sendiri pun kita tak yakin kata nak selamat daripada perkara ini, iaitu berzina. Kalaulah kita fati lihat kepada masyarakat, masyarakat adalah masyarakat kita sekarang, anak-anak tina kita, anak-anak cucu kita sangat siang, sangat bahaya sekali dengan orang yang kata berzina ini. Kerana banyak mana anak tina kita hari ni naik mutu belakang ariate secara muda-muda, secara tak malu, tak rasa gapo sikit abut, tak rasa salah walaupun sedikit. Tak sama dengan orang-orang tina dulu yang mereka ada al-haya fi nafsiha. Ada sifat malu dalam tubuh dia. Nak tubik daripada rumah pun mereka dah malu. Orang-orang tina dulu tu, lebih-lebih lagi sahabiyah semasa Nabi. Nak tanya soalan Nabi, kira orang lain mari tanya kerana malu. Kerana malu. Tetapi orang anak tina kita hari ni tidak tinggal lagi lah sifat malu. Kita kecek dengan secara benar kerana masyarakat kita balas ni sungguh. Masyarakat yang anak yatim kita, anak tina kita ni duk capur gaus. Kita gaul gi mari main-main gitulah. Tak rasa gapo sikit buat, tak rasa kata berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah satu fitnah yang besar. Fitnah yang besar. Tadi saya baca satu orang berkata fatwa yang dijawab oleh Syekh Saudi Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Dalam website dia yang masyhur, yang terkenal, iaitu website yang nama Islam QA. Satu orang mari tanya, kata dia ni mutazawijah, dia dah kahwin. Dia nikah dah, retina nikah dah, pergi kerja dalam satu syarikat. Hekan ini berlaku di dalam negeri Amerika. Mari tanya Syekh satu orang guru di dalam negeri Saudi. Dia tanya kata satu orang retina, dia kahwin, dia nikah dah, dia kerja dalam satu syarikat, dan juga dia berzina dengan saing dia di dalam syarikat itu, dalam berisak, dalam syarikat dia kerja tu. Bukan berzina satu kali saja, iddat marrat. Banyak kali berzina.
Wa turidu at-taubah, dan dia kata aku nak taubat. Balas mana aku nak buat Syekh? Syekh baca soalan ni dah Syekh sekejut. Syekh kata tak tahu nak jawab balas mana. Syekh kata balas mana berlaku satu orang Islam, satu orang beriman, dia berzina, dia kahwin dah, dia nikah dah, ada suami dah, dia berzina. Dengan dia kira kata rasa yang kata bukan benda yang besar, bukan benda dosa besar, mudah-mudah berzina. Saya baca, saya fikir kata inilah sangkum kita, tak beza kita dengan Amerika. Kerana negeri kita pun bukan negeri Islam sangat. Kerana benda yang menggilalung anak-anak kita ni bukan sedikit hari ni. Kita tak kecek luar rumah. Tubik luar rumah ni benda yang heret, tarik anak kita ni banyak tak nak kecek dah. Tetapi hari ni dalam rumah pun bukan 1% yang kita nak royak, kita nak yakin kata anak kita nak selamat daripada fitnah. Yang mana fitnah yang kita kecek sekarang mengenai dengan az-zina. Zina bahaya sekali. Banyak mana yang keluar dalam berita surat khabar, jumpa anak-anak kecil yang baru anak ni dalam ting sapah. Kawasan mana? Kawasan orang Islam. Kawasan kampung-kampung orang Islam. Kawasan dekat dengan masjid. Kawasan dekat dengan berek-berek pelajar-pelajar kita. Waliyadzubillahi min dzalik. Ini kita tidak boleh nak menafikan kata dia berlaku semua dalam masyarakat kita. Kita kecil hazina hari ni. Al-thayyibuz zani. Kita tak partisip juga kata orang hak nikah dah hari ni pun ada juga buat zina. Lebih-lebih lagi anak-anak muda kita hari ni, saya bukan suka jahat, tetapi kita tak yakin dengan 100% kata syabab kita, orang muda kita, anak tina kita selamat daripada fitnah zina, selamat daripada perbuatan zina. Kita tak yakin kerana kita dah lihat banyak. Pemuda kita yang ganang gemari ni, wallahu ta'ala a'lam adakah dia berkahwin ataupun tidak. Maka kita pelihara baik-baiklah anak-anak kita. Sebagai nasihat saya kepada saya sendiri, keluarga saya, dan juga kepada sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Menusabah dengan al-liwat. Al-liwat adalah mana? Al-liwat ni orang yatim dengan orang yatim. Orang yatim tidur dengan orang yatim ni, ini adalah benar yang kabair, dosa besar. Orang panggil tu perbuatan ataupun amalan kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam. Benar ini ulama kilah balah mana nak longtok dia. Dan nak longtok dia ni balah mana? Orang yang buat lewat ni yatim sama yatim balah mana? Kita tak syak lagu, kita tak syak juga masyarakat kita sekarang ada jenis orang panggil tu yatim sama yatim. Orang panggil tu K. Orang yatim yang sama yatim ni orang panggil tu K. Jenis K. Kalau orang tina dengan orang tina, orang panggil tu lesbian. Ada juga. Dalam satu haban, dalam sekolah, dalam mahal lain ni, anak tina kita, muslimah, kita tak kecek orang kafir, kita kecek muslimah. Ada. Kalau di Malaysia ni, masuk dalam mahal wicalai, ada orang-orang tanti. Orang-orang tulis pasyak. Kata jauhilah daripada lesbian, tina sama tina, dan juga yatim sama yatim. Kalaulah anak kita hari ni lekat terotak, lekat rekan-rekan, banyak benar rekan learning ni. Mula ada usaha, we boleh terima kata orang yatim, boleh nak kasih sama orang yatim, orang tina boleh kasih sama orang tina. Dalam masyarakat kita, saya dah sebut banyak tempat kalau saya kecek mana, jumpa banyak orang Islam kita, anak tina kita yang pakai pakaian serupa dengan orang yatim, yang mana tak pakai kain kubung rambut dia serupa dengan orang yatim. Kita tidak boleh beza tengok orang tina, tetapi rupa dia rupa orang yatim, nak jadi orang yatim, waliyadzubillahi min dzalik. Setengah orang kata balah mana? Biasa gini nasihat royak dia kata benar ni benar tak molek. Dia kata balah mana? Dia tahu kata dosa besar. Dia tahu kata dosa. Dia tahu kata laknat. Tapi tak boleh nak kerat lagi benda tu. Tak boleh nak tinggal lagi. Gawai dia, tina sama tina, damai tina sama tina. Tak boleh tahap lagi, nanti sikit je kata. Dia kata nanti sikit lagi, dia akan nak tinggal. Dia kata boleh tak boleh nak tinggal sekarang, dia kata. Allahu Akbar. Saya kata, nak nanti sampai bila lagi?
Nak nanti sampai bila lagi? Nak nanti sampai bila kita nak hidup hayat kita sampai mana lagi? Hidup kita duduk dengan laknat Tuhan ni sampai mana lagi? Kita tak rasa kerana Tuhan duduk laknat. Kerana Nabi SAW kata, la'ana Nabi SAW al-mutashabbihat minan nisa birrijal wal mutashabbihin minar rijal bin nisa. Orang yatim yang nak jadi orang tino, pakai tino, songamuk tino, dan juga orang tino nak jadi orang yatim, pakai orang yatim, tubuh rupa dia wak jadi orang yatim. La'natullah wa la'natur rasul. Nabi laknat, Tuhan laknat, bukan manusia laknat. Ingatlah, Nabi laknat, Tuhan laknat. Bagaimana Tuhan laknat? Laknat Tuhan ni at-tardu an rahmatillah. Tuhan hamak kita jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak hidup dalam dunia ini kalaulah kita tidak ada rahmat daripada Allah Ta'ala? Duduk dengan binasa. Bukan benda-benda yang kecil. Nak kecek di sini kepada orang Islam sendirilah. Bagaimana mereka tengok kepada anak dia ni. Duk makan nasi sekali. Duk rumah sekali. Manis. Rumah tular. Duk tengok anak dia cokoh jalan mari dengan rupa orang yatim. Anak tina dengan rupa orang yatim. Tengok boleh kepada anak dia jadi anak tina. Anak tina dia ni nak jadi anak yatim. Tak rasa marah gapo, tak rasa nak murih gapo. Allahu Akbar. Ini ibu bapa sekarang yang tidak ada roh Islam. Tidak ada roh. Tidak ada roh nak nasihat anak dia. Yang duk jadi masalah sekarang, masalah nak jadi yatim bahkan dia tina, nak jadi tina bahkan dia yatim. Allahu Akbar. Ini adalah satu fitnah, satu penyakit yang hebat. Yang berlaku di dalam masyarakat orang Islam kita. Di tanding, di negara, di jalan, jumpa mana-mana tempat. Muak mutu mari tina sama tina tetapi hadapan tak pakai kelubung, pakai luar jing. Rupa supaya atas. Hak belakang ni pakai kaki kubung, jadi orang tina. Gawe dua orang ni. Kita tak syak lagi kata salah satu sebab, iaitu terotak internet hari ni, yang anak kita sedia-sedia duk cokoh depan terotak, depan internet, mereka ambil daripada perkara itulah, ambil daripada darah-darah yang dia cinta, yang dia kasih, mari turut. Kita mau apa hari ni tidak ada. Maka kita usahalah hari ni, wabakna nak baiki nak fabak penyakit ini hilang dari keluarga kita dalam masyarakat kita. Kerana kita takut. Hari ini amanah saya untuk nak royak kepada senang pendengar, kerana kita takut Allah Ta'ala nak binasakan kita. Bukan Allah Ta'ala nak binasa orang yang nak jadi gay, nak jadi lesbian, nak jadi ponen, nak jadi gapo dak. Tetapi orang yang jadi ustaz, orang yang jadi ibu, jadi bapa, kalaulah mereka tak diri pada hari ini untuk nak baiki keluarga mereka, masyarakat mereka, jagalah baik-baik satu hari Allah Ta'ala akan turun bala, yang mana bala itu Allah Ta'ala tak khususkan kepada orang yang buat jahat saja, sampai kepada orang yang duk tengok, buat tak tahu, buat bodoh, Allah Ta'ala akan binasa juga. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Tuhan tak turun kepada orang hak nak jadi ponen saja tak. Tapi orang yang tak nasihat kepada masyarakat pun dia akan kena juga. Maka kita tolonglah baiki masyarakat kita. Mudah-mudahan kita akan selamat daripada binasa yang Allah Ta'ala akan turun kepada kita. Dan juga jenis kedua, wan nafsu bin nafs. Iaitu bunuh balah. Kalaulah kita bunuh satu orang panggil tak al-qisas. Seperti mana Allah Ta'ala royak dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kutiba alaikumul qisas iaitu bunuh balah. Bunuh balah. Kalaulah kita pergi bunuh satu orang Islam, belum tur orang bunuh orang Islam tu, dia kena bunuh juga, kena perahan ciwit. Kena perahan ciwit. Orang paling kata an-nafsu bin nafs. Dalam Quran pun Allah Ta'ala royak juga, wa katabna alaihim fiha an-nafsa bin nafs. Kena bunuh balah. Orang jenis ini golongan yang kedua, yang halal kita pecah darah dia ataupun bunuh dia dengan sebab dia bunuh orang lain. Tetapi siapa yang ada botbat ataupun amanah untuk nak longtot ataupun perahan ataupun bunuh dia, iaitu amir ataupun imam. Ataupun imam ataupun amir. Bukan orang mana-mana pun boleh nak bunuh, bukan. Kalaulah syariat Islam lepas siapa pun boleh nak pergi bunuh orang yang bunuh orang tu, nak perahan orang tu, akan berlaku huru-hara. Kerana pakar-pakar nak marah belaka, pakar-pakar nak marah kan belaka.
Tapi Islam ni kepada orang yang jadi ketua ataupun orang yang jadi pemimpin. Dan juga yang ketiga, wattariku lidinihi, orang yang tinggal agama dia. Orang yang tinggal agama dia, al-mufariqu lil jamaah. Jamaah di sini ataupun al-jamaah di sini adalah jamaatul muslimin, jamaah orang Islam. Apabila dia tinggal Islam, selepas daripada dia masuk Islam, dia beriman, dia tinggal, boleh dia nak bunuh. Kerja ni adalah kerja pemimpin juga. Pemimpin juga. Setengah ulama kata boleh we masuk kepada dia dulu. Kalaulah dia murtad, dia jatuh agama, dia tinggal agama, tariku lidini, tinggal agama dia, kita we masuk dia 3 hari. Setengah ulama we pendapat kata we masuk 3 hari, ambil dia ni kurung dah legok, we masuk mung 3 hari untuk muntabat masuk Islam semula. Kalaulah kamu masuk Islam semula, mu akan selamat. Kalaulah tidak, mu akan dibunuh. Ulama kata balah tu. Tetapi tengoklah sebab balah mana. Kalaulah kita tengok orang ni degil sangat, nampak cerak dah, takabur sangat, tak akan nak taubat dah ni, boleh nak bunuh terus. Tetapi kalaulah kita tengok dia ni nampak kata boleh fursah peluang kepada dia untuk dia taubat, kita itu pendapat daripada ulama. Inilah hadis yang ke-14. Golongan orang Islam, orang Islam yang boleh kita nak pecah darah, nak bunuh dia. Yang pertama iaitu orang yang dah kahwin dan juga dia berzina, raja dia pegang batu dia sampai kepada mati. Dan juga yang kedua, orang yang bunuh orang. Orang yang bunuh orang, kita bunuh balah, iaitu kerajaan Islam ataupun pemimpin Islam. Orang panggil ke bahasa Arab kata al-qisas. Dan juga yang terakhir, orang yang murtad. Orang yang dah ada orang Islam, beriman dan juga dia tinggal murtad. Murtad, jatuh agama Islam, maka orang seperti ni, pemimpin Islam, kerajaan Islam, boleh nak ambil dia ni bunuh. Bunuh. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini diriwayat oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Tak syak kata ini adalah hadis yang sahih. Maka inilah kita pada hari ini mengenai dengan hadis yang 14. Alhamdulillah kita dengan hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi. Maka insya-Allah apa yang silap salah pada hari ini kita minta maaf. Gapo yang betul itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah kita akan jumpa pula pada minggu depan pada hadis yang ke-15. Kita akan jumpa pada hadis yang 15 insya-Allah, hadis yang agak kata yang hebat juga kita akan dengar sama pada minggu depan. Maka wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.